Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid-murid tahun 5 SK Kampung Kota. Hari ni, pagi ni kita sambung kelas PDPR Sains kita untuk tajuk tentang elektrik. Okay, itu kita tengok tentang komponen elektrik, simbol-simbol dalam litar elektrik, kemudian dua jenis litar elektrik, litar bersiri, litar selari, kemudian kecerahan antara dua mentol tersebut, kecerahan mentol antara dua litar tersebut. Dan hari ini kita belajar tentang faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol dalam kedua-dua litar ini, litar bersiri dengan litar selari. Okey, itu kita dah tahu dah. Yang litar selari mentolnya lebih cerah berbanding litar bersiri. Okey, tapi hari ini kita nak tengok apa faktor lain yang menyebabkan kecerahan mentol ni berubah antara dua litar ini. Jadi, kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 125. Okey, jom kita lihat. 125 tajuknya faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol. Kita mula dengan litar bersiri. Okey, litar bersiri kita tahu dia mestilah mentol itu disambung secara berantai. Okey. Kita ada dua mentol. Okey, kamu dah belajar simbol ni. Okey, dia susun secara berantai. Swiss tertutup. Okey, kita tengok situ. Dapatkah kita jadikan mentol dalam litar bersiri ini menyala dengan lebih cerah? Boleh tak kita nak tambahkan kecerahan mentol ni? Nampak? Itu kita belajar. Kalau bersiri ni mentolnya agak malap. Macam mana nak tambahkan, nak jadikan dia lebih cerah? Okey, jom kita lihat. Jika kita tambah bilangan sel kering. Maksudnya dia nak tambah sel kering. Daripada sebiji sel kering nak jadikan 2 biji. Okey. Tentu mentol akan menyala dengan lebih cerah. Ni kawan kita tu cakap lah. Kawan ni lagi seorang ni cakap apa? Mari kita uji hipotesis ini dengan menjalankan satu eksperimen. Okey, kita buat satu eksperimen. Cikgu terangkan secara ringkas. Cikgu tak boleh nak buat eksperimen sebab tak ada bahan, tak ada alatan. Kita tengok tujuan. Menentukan faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol dalam litar bersiri. Ini litar bersiri dulu. Okey. Penyataan masalah. Okey, adakah bilangan sel kering ni mempengaruhi kecerahan mentol? Okey. Kat sini kita nampak yang cikgu garis ni sebenarnya adalah pemboleh ubah. Okey. Bilangan sel kering ni pemboleh ubah dimanipulasi, PDM. Okey. Kecerahan mentol ni pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Kita kawal, kita manipulasikan bilangan sel kering. Kita nak letak 1 bateri ke, 2 bateri ke, 3 bateri ke. Okey, itu PDM. Okey. Apa yang kita nak lihat, apa yang kita nak perhatikan, apa yang kita nak catat, nak ukur? Kecerahan mentol, PBB. Okey. Jom kita lihat hipotesis. Semakin bertambah bilangan sel kering. Nampak ni? Ni bilangan sel kering. Inilah PDM kita tadi. Cikgu tulis tadi. Okey. Semakin bertambah ni corak bagi PDM. Ini ayat hipotesis ataupun ayat hubungan. Okey. Semakin bertambah kecerahan mentol. Ini PBB. Okey, pemboleh ubah bergerak balas dalam litar bersiri. Apa pemboleh ubah mala kita? Pemboleh ubah mala kita antara litar-litar yang kita nak buat kejap lagi ni adalah jenis litar lah, litar bersiri. Sebab kita guna semuanya litar yang sama. Kita bersiri dulu, bukan selari. Kita cerita pasal litar bersiri dahulu, jadi kita gunakan jenis litar yang sama. Jenis litar yang sama, pemboleh ubah mala. Cuba kita tengok ni. Betul tak pemboleh ubah yang cikgu cakap ni? Dimanipulasi bilangan sel kering. Betul. Bergerak balas kecerahan mentol. Okey. Dimalahkan. Okey, dimalahkan pun boleh juga ni. Okey, bilangan mentol dan jenis litar. Ni jenis litar cikgu cakap ni. Sama kan? Okey. Dan juga bilangan mentol ni kita kena tetapkan. Okey. Jangan ubah antara litar-litar bersiri yang kita bina nanti. Kena sama. Okey, pemboleh ubah kita dah kenal pasti. Okay. Alat tambahan. Okey, 3 mentol, 3 program mentol, bla 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 bla. Okey, kamu boleh baca. Okey. Langkah-langkah. Bina 3 litar bersiri seperti berikut. Okey. Ni dia suruh buat 3 litar bersiri. Tapi yang berbezanya apa? Bilangan sel kering. Litar bersiri pertama
Okey, satu mentol, satu sel kering. Litar siri kedua, satu mentol. Sama ke tak? Sama tak bilangan mentol? Sama. Dua sel kering. Litar ketiga, okey, satu mentol, tiga sel kering. Yang dikekalkan, yang dimalahkan adalah bilangan mentol dan jenis litar bersiri. Yang dibezakan, yang dimanipulasi adalah bilangan sel kering. Okey, itu PDM. Okey. B. Kemudian tutup switch ketiga-tiga litar secara serentak. Dah siap 3 litar tadi, litar bersiri pertama, kedua, ketiga, satu sel kering, dua sel kering, tiga sel kering. Tutup switch serentak. Nak pastikan litar itu lengkap. Bila lengkap, apa jadi pada mentol? Mentol akan menyala. Okey. C. Perhatikan kecerahan mentol dan catatkan pemerhatian dalam jadual. Okey. Tengok sini, jadual. Inilah dia. Kalau kita jumpa jadual ni, selalu saya cakap belah kiri ni adalah PDM, dimanipulasi. Apa pula pembuluh buah bergerak balas kita? Inilah dia sebelah kanan. Okey. Kecerahan mentol PBB. Okey. Mana pembuluh buah malah? Bilangan mentol tadi. Sebiji mentol. Okey. Okey, kita tengok situ. Bila data ni, boleh tak kita isi? Kita anggarkan. Okey, kita anggarkan apa yang berlaku. Okey. Bila sel kering sebiji sel kering, bilangan sel kering satu je. Kamu rasa apa jadi pada kecerahan mentol? Adakah ianya paling cerah? Adakah ianya cerah ataupun kurang cerah? Okay. Bila satu saja sel kering, kecerahan mentol adalah kurang cerah. Tanda situ. Okay. Dua sel kering. Apa yang kita dapat perhatikan? Kecerahan mentolnya adalah cerah. Bila 3 sel kering, lebih banyak jumlah tenaga arus tenaga elektrik yang mengalir, apa jadi pada kecerahan mentol? Paling cerah. Okey. Jadi apa hipotesis kita? Hipotesis tadi cakap apa? Jika semakin bertambah bilangan sel kering, okey. Ni. Dia punya corak ni. Corak dia daripada 1 ke 3. Semakin bertambah bilangan sel kering, semakin tengok ni paling cerah. Okey, semakin bertambah kecerahan mentol. Hipotesis tu terima tak terima? Diterima. Okey. Apa ayat kita sini? Semakin ni corak dia. Semakin bertambah, okey, bilangan sel kering, okey. Semakin apa corak ni? Ni corak ni. Bertambahlah kan? Kecerahan mentol, okey. Kat sini kita nampak macam mana nak cerahkan mentol dalam litar bersiri. Kita perlu tambahkan bilangan sel kering. Okay? Sebab arus elektrik yang mengalir menjadi lebih banyak. Okay? Kita tengok faktor yang kedua. Bilangan mentol. Tadi kita kekalkan bilangan mentol. Kita ubah bilangan sel kering. Yang ini kita nak ubah bilangan mentol. Tapi apa kena kekalkan? Kita kekalkan bilangan sel kering. Okay? Kita lihat. Melia, pada pendapat kamu, adakah kecerahan mentol dalam litar bersiri, masih litar bersiri akan bertambah jika bilangan mentol bertambah? Cuba kita fikir. Kalau bapak kamu ada duit RM10, kalau kamu seorang je adik-beradik, RM10 tu dapat kat kamu. Okay? Tapi kalau ayah kamu ada RM10, kamu ada 5 orang adik-beradik, apa perlu buat dengan RM10 tu? Kena bahagi. Apa jadi? Seorang dapat RM2. Agak-agak apa jadi dengan mentol ni? Bila mentol tu bertambah, apa jadi dengan kecerahannya? Okey, itu yang kita nak kena faham. Okey. Tidak, Chan. Pada pendapat saya, kecerahan mentol dalam litar bersiri akan berkurang. Okey, jika bilangan mentol bertambah. Ya ke? Betul ke? Jom kita tengok. Mari kita jalankan eksperimen ini sekali lagi untuk membuktikan hipotesis di atas. Ni hipotesis kawan kita. Kawan kita yang perempuan ni, Melia ni. Dia kata bilangan mentol bertambah, kecerahan mentol berkurang. Kalau tadi bilangan bateri bertambah, kecerahan mentol bertambah. Kalau ini Melin punya hipotesis, bilangan mentol bertambah, kecerahan berkurang. Kita tengok. Betul tidak? Tak ada ni. Ini untuk litar selari. Okey.
Jadi macam cikgu cakap tadi, cerita pasal duit RM10 yang perlu dikongsi. Samalah dengan litar bersiri ni. Okay. Bila bilangan mentor bertambah, kecerahannya akan berkurang. Okay. Itu dia. Kena ingat, untuk litar bersiri, nak tambah kecerahan mentol, pertama, tambah bilangan sel kering. Untuk memastikan kecerahan mentol tu bertambah, bilangan mentol perlu sedikit. Baru mentol tu cerah. Kalau mentol tu bertambah, bilangan mentol bertambah, dia akan menjadi kurang cerah. Okey? Itu litar bersiri. Jom kita lihat litar selari. Litar selari dia special sikit. Okey. Faktor pertama. Bilangan sel kering. Sama macam litar bersiri tadi. Kalau kita tambah sel kering, cahaya makin cerah. Kalau litar selari ni macam mana? Kita cuba tengok. Adakah perubahan bilangan sel kering mempengaruhi kecerahan mentol dalam litar selari? Berubah tak? Kita kena tahu, litar selari ni dia ada lebih daripada satu arus elektrik. Satu laluan arus elektrik. Dalam litar selari ni kamu tengok, ada cabang laluan arus elektrik pertama, ada cabang yang kedua. Setiap mentol ini tidak berkongsi arus elektrik, tidak berkongsi jumlah tenaga arus elektrik yang mengalir. Jadi kesemuanya bercahaya dengan sangat terang berbanding litar bersiri. Tapi cikgunya tanya, adakah perubahan bilangan sel kering ni? Ni sebiji. Kalau kita tambah 2 biji, apa jadi? Adakah semakin cerah? Jom kita lihat. Bagaimanakah kecerahan mentol pada litar selari dapat diubah? Kecerahan mentol dapat diubah dengan pertambahan bilangan sel kering. Pertambahan bilangan sel kering akan memberikan lebih tenaga elektrik kepada litar. Lebih banyak arus elektrik mengalir pada setiap cabang litar akan menyebabkan mentol menyala lebih cerah. Rupanya litar selari ni bila kita tambah lagi satu sel kering kat sini. Tadi dah cerah dah. Waktu satu sel kering dah cerah. Lebih cerah daripada litar bersiri. Dia tambah satu lagi sel kering. Dia lagi sangat cerah. Setiapnya jadi semakin cerah lagi. Sebab apa? Dia dah ada jumlah arus tenaga elektrik yang mengalir yang lebih banyak. Jom kita lihat kawan kita cakap apa ni. Semakin bertambah bilangan sel kering, semakin bertambah kecerahan mentol dalam litar selari. Sama macam litar bersiri. Tambah sel kering, mentol akan lebih cerah bagi kedua-dua jenis litar. Tapi litar selari tetap lebih cerah berbanding litar bersiri. Faktor bilangan sel kering ni sama. Bilangan sel kering meningkat, kecerahan mentol meningkat. Tapi kamu kena faham, litar selari punya kecerahan mentol sebenarnya lebih banyak, lebih kuat berbanding litar bersiri. Ini dia kamu tengok. Apa yang dikekalkan kat sini? Dikekalkan kat sini adalah jenis litar. Litar selari, kemudian bilangan Swiss. Dikekalkan juga. Pun boleh ubah malah lah ni. Dan juga bilangan mentol. Pun boleh ubah malah. Semuanya guna 2 biji mentol. Apa pun boleh ubah dimanipulasi kat sini? Bilangan sel kering. Jom kita lihat apa cikgunya cakap. Berdasarkan rajak litar A, B dan C, jalankan eksperimen untuk menyiasat adakah bilangan sel kering mempengaruhi kecerahan mentol dalam litar selari. Yang ini cerah. Cerah. Yang ini lebih cerah. Yang ini paling cerah. Sebab apa? Dia ada lebih banyak arus elektrik yang mengalir. Tapi kamu kena faham, kecerahan yang ini, kita ambil yang 3 sel kering ni dalam litar selari dibandingkan dengan kecerahan mentol litar bersiri yang ada 3 sel kering, yang litar selari punya ni lagi cerah sebenarnya. Sebab
Setiap mentol, 2 biji mentol tu mendapat jumlah arus tenaga elektrik yang mengalir sebanyak 3 sel sel kering. Tidak berkongsi. Kalau yang bersiri tu, dia kena kongsi. Kena kongsi jumlah arus elektrik yang mengalir daripada 3 sel kering. Yang ini, dia tak berkongsi, jadi dia makin kuat, makin cerah berbanding yang bersiri. Tapi kena faham, faktor pertambahan bilangan sel kering akan meningkatkan kecerahan mentol bagi kedua-dua litar. Okey? Kita tengok pula bilangan mentol. Ini khas untuk litar selari pula. Okey, tadi bilangan mentol bagi bersiri. Ini untuk selari pula. Okey, kita lihat. Okey. Ana, pada pendapat kamu, adakah kecerahan mentol dalam litar selari akan berkurang jika bilangan mentol bertambah? Tadi kita lihat, kalau litar bersiri, bilangan mentol bertambah, kecerahan mentol berkurang. Ini dalam litar selari. Apa jadi? Okey. Saya tidak fikir begitu, Ravi. Okay, kerana litar selari mempunyai lebih daripada satu laluan arus elektrik mengalir. Kita ingat, litar selari ada lebih cabang laluan arus elektrik. Oleh itu, jumlah tenaga elektrik yang mengalir pada setiap cabang adalah sama. Maksudnya tak berkongsi. Jumlah tenaganya sama. Tak perlu kongsi. Jadi, setiap mentol mendapat jumlah tenaga yang sama banyak. Jadi apa berlaku? Jom. Saya setuju dengan kamu, Ana. Okey, apabila mentol bertambah, kecerahan mentol tidak berubah dalam litar selari. Kalau bersiri tadi, bilangan mentol meningkat, kecerahan mentol berkurang. Tapi kalau litar selari ni, bilangan mentol bertambah, kecerahan mentol kekal, tidak berubah. Okey, ni tidak berubah. Ini dia punya corak. Okey, tidak berubah. Okey. Kamu boleh jalankan eksperimen untuk membuktikan hipotesis tersebut. Jom kita lihat. Litar A, B dan C ni semuanya litar selari. Itu pemerluan malahnya jenis litar. Selain itu, apa yang dimalakan? Kamu tengok. Bilangan sel kering. Satu sel kering, satu sel kering, satu sel kering. Okey. Tapi apa yang diubah? Apa yang dimanipulasikan? Bilangan mentol. 1 mentol, 2 mentol, 3 mentol. Okey. Kita tengok apa hasilnya. Wah, mentol dalam ketiga-tiga litar selari ini menyala dengan kecerahan yang sama. Kamu tengok cahayanya. Sama, tak berbeza walaupun bertambah jadi 2 mentol. Walaupun jadi 3 mentol, masih kecerahan yang sama. Okey? Sebab apa? Sebab setiap cabang laluan arus elektrik itu, mentol-mentolnya tidak berkongsi jumlah tenaga arus elektrik. Okey? Semua dapat jumlah yang sama. Okey? Eksperimen ini membuktikan bahawa kecerahan mentol dalam litar selari tidak berubah. Ini corak dia. Okey? Tidak berubah jika bilangan mentol bertambah. Okey? Jadi kamu kena faham kat sini. Apakah kesimpulan kamu tentang faktor yang mempengaruhi kecerahan mentol dalam litar bersiri dan litar selari? Okey. Jom kita cuba ingat balik apa yang berlaku. Okey. Untuk litar bersiri, okey, bila bilangan sel kering bertambah, kecerahan mentol bertambah. Bila bilangan mentol bertambah, kecerahan mentol berkurang. Ini untuk litar bersiri. Okay? Untuk litar selari, okay, bila bilangan sel kering bertambah, apa jadi dengan kecerahannya? Kecerahannya pun bertambah. Kecerahan mentol bertambah. Okey. Bila bilangan mentol yang bertambah, apa jadi pada kecerahan mentol dalam litar selari? Kecerahan litar selari adalah tidak berubah. Dia kekal. Okey. Ini dia perbezaan antara dua litar ini berdasarkan dua faktor untuk mencerahkan mentol. Okey, pertama faktor
bilangan sel kering. Yang kedua, faktor bilangan mentol. Jadi kamu kena fahamlah. Okay, cikgu harap kamu faham apa yang cikgu sampaikan untuk hari ini. Okay, kita akan sambung lagi kelas kita pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.